Mel Hantu, Episode 1. Kenangan hantu kisah seram dari zaman kanak-kanak. Salam Sokso. Kami sangat miskin pada masa itu. Sekeluarga 4 orang tinggal di apartemen seluas kira-kira 500 kaki persegi dengan bumbung di bangunan tenement berhampiran bangunan sensasi. Kami berkongsi unit dengan orang yang tidak dikenali, dan keluarga kami yang terdiri daripada 4 orang tinggal dalam satu bilik, manakala seorang lelaki lain tinggal di bilik atas bumbung. Satu lagi keluarga bertiga tinggal di bilik lain, dan kami berkongsi ruang tamu, bilik mandi dan dapur. Walaupun kami menyewa unit itu, Tuan Tanah memerlukan kami menyembah tempat suci nenek moyang mereka dan meletakkan gambar nenek moyang mereka digantung di dinding. Setiap kali kami melihat mereka, ia membuatkan tulang belakang kami menggigil. Saya dan adik saya sentiasa berasa seperti seseorang sedang memerhati kami, yang menakutkan kami dan menyebabkan mimpi buruk yang kerap. Kami juga mengalami banyak kejadian yang tidak dapat dijelaskan karena kemiskinan kami. Karena kami mempunyai sedikit perkara untuk bermain di rumah. Saya masih ingat satu percutian musim panas apabila ibu saya membawa pulang beberapa anak patung Barbie dari jalan. Mereka berada dalam keadaan baik, tetapi pakaian mereka kelihatan agak ketinggalan zaman. Adik saya suka bermain dengan mereka, dan kami tidak pernah bergaduh karena mainan. Kami bergilir-gilir bermain dengan anak patung itu. Namun, selepas seminggu, perkara aneh mula berlaku di rumah. Lelaki yang tinggal di bilik atas bumbung, yang merupakan seorang pekerja asing, mempunyai seekor anjing. Dia akan mengunci anjing itu apabila dia pergi bekerja, dan anjing itu tidak pernah menyalak. Pada suatu hari, semasa saya dan adik saya bermain di rumah, kami terdengar bunyi yang kuat. Kami melihat ke bawah dan mendengar jiran berkata bahwa anjing itu telah mati. Kami heran bagaimana ia boleh berlaku. Pada tengah hari, ibu saya memberitahu kami bahwa anjing tang itu telah melompat mati dari atas bumbung. Lelaki itu telah pulang ke kampung halamannya dan kami tidak ingat sama ada sesiapa telah berurusan dengan mayat anjing itu. Ia berasa sangat pelik karena anjing itu tidak akan melompat sendiri. Kami tidak terlalu memikirkannya pada masa itu dan menjalani hari kami seperti biasa. Keesokan harinya, giliran saya bermain dengan anak patung Barbie. Apabila saya mencapai laci untuk mengeluarkannya, saya terkejut apabila mendapati anak patung itu hilang kepalanya. Hanya bahagian bawahnya yang tinggal. Saya tertanya-tanya jika seseorang telah mempermainkan saya semasa saya tidak melihat. Tetapi saya pasti saya telah melihatnya di tempatnya. Juga, tiada orang lain yang boleh melakukannya. Karena adik saya masih seorang bayi. Tidak ada tanda-tanda mengganggu pada anak patung itu atau apa-apa di sekelilingnya. Saya tidak dapat memahami apa yang telah berlaku. Ayah saya coba mencari penjelasan, mencadangkan bahwa tikus mungkin telah mengambilnya. Walaupun dia berkata begini, saya merasakan ada sesuatu yang tidak kena tentang keadaan itu, tetapi saya tidak dapat menjelaskannya. Akhirnya, kita biarkan sahaja. Terdapat banyak lagi kejadian gaib di rumah lama itu. Saya akan berkongsi lebih banyak dengan Anda lain kali. Hai, jangan lupa tekan butang subscribe tu. Dengan melanggan kami, anda tidak akan terlepas sebarang podcast masa depan kami. Sila berikan like kepada video ini dan kongsikannya dengan rakan-rakan anda. Selamat mendengar dan jumpa lagi di episod seterusnya.